Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi insya-Allah pagi ni kita akan sambung part 4 tentang kisah Nabi Adam . Jadi hari ni insya-Allah kita akan sentuh tentang wafatnya Nabi Adam, dan tapi sebelum tu kita akan sebelum wafat Nabi Adam tu kita akan baca dululah sedikit sebanyak sejarah di sebalik dia. Okey. So sambungan daripada hari tu, jadi malaikat Jibril diutus keluar daripada syurga. Jadi dia bawa sekali sisa makanan ataupun makanan terlarang yang di syurga tu rupanya ialah daripada pohon gandum. Dulu dia besar. Kan, of course lah, bila saiz tu besar, gandum tu pun besar lah tu. Jadi seiringan dengan penyusutan saiz manusia tu, jadi gandum ni pun makin kecil lah, kan. Jadi dikatakan bahawa sampai ke zaman Nabi Uzair, jadi dia saiz yang gandum sekarang ni lah. Okey, selain daripada sisa gandum tu, ada dibawa juga bersama 2 ekor lembu dan berbagai alat penternakan. Sebelum ni kita ada baca juga yang selain daripada alat penternakan ni, Jibril juga ada mengajar Nabi Adam AS bagaimana nak keluarkan besi daripada batu dan akhirnya buat alat-alat penternakan. Jadi maksud kata ada yang dah ready dibawa daripada syurga, ada juga yang dibuat lah, no? So maksud kata bila dibuat ni ialah maknanya dah ada ketuhar lah untuk bakar besi dan sebagainya, kan. Maknanya teknologi pembuatan besi ni dah bermula lah seawal Nabi Adam turun. Okey. Jadi lepas tu bertindak di bawah arahan Jibril, Nabi Adam AS membajak tanah. Okey. Dan dikatakan bahawa ketika membajak tanah ni tadi, bajak tu tersangkut. Lalu Nabi, macam biasalah kita bila lembu tu tak nak gerak, kita pukul lah dia, kan. Tapi pada masa tu dikatakan bahawa binatang ni boleh berkata-kata dengan manusia. Jadi lembu tu kata, kenapa kau pukul aku? Jadi sebab Nabi Adam pun jawab, sebab kau tak menarik bajak. Jadi wahai Adam, dia kata, masa kau dahaka dengan Allah dulu, Allah pukul kau tak? Tak. Lepas tu Nabi Adam pun macam merungut dah. Sudah kalau macam ni. Setiap kali aku bercakap dengan binatang diungkit dosa-dosa aku, teruk lah. Jadi Allah pun mendengar apa yang keluhan Nabi Adam tu. Lalu dikatakan bahawa semua bahasa percakapan binatang ni akhirnya ditarik balik dari difahami oleh manusia, kecuali mungkin masa zaman Nabi Sulaiman ajalah. Nabi Sulaiman AS sahaja yang faham tentang bahasa-bahasa binatang ni tadi. Okey, jadi bila bajak tadi tu tersangkut, jadi Nabi Adam pun check lah, tengok apa cerita tersangkut ni, kan. Jadi dikatakan bahawa terjumpalah jasad Habil. Jasad Habil tu. Jadi bila jasad Habil tu dah jumpa, so Nabi Adam kebumikan dengan cara yang lebih proper lah, right? Ataupun dialihkan ke tempat lain dan ditanam dengan dengan lebih sempurna lah. Okey, so apabila gandum itu bertunas, Jibril memberikan Adam yang api ni asalnya daripada api neraka. Jadi Jibril bawa, lalu dikatakan dibasuh dengan air laut 70 kali. Sebab itulah mana kita ada dengar afsatizah kita daripada ustazah yang menceritakan bahawa api di dunia ni sebenarnya lebih sejuk 70 kali ganda berbanding api di neraka. Jadi maknanya betul lah tu. Okey, so bila dah ditanam tu, masa zaman Nabi Adam ni, maknanya dipercepatkan pertumbuhan tu tadi. Maknanya tanamnya terus jadi. Ini bukan kita nak cerita macam kisah dongeng ke apa. Ini yang mana mustahil itu adalah Allah punya kerja. Harus Allah nak buat apa saja pun. Sebab
Allah kata apa? Kun fayakun, jadilah. Betul. Jadi lagi satu pun kalau nak tunggu 3 bulan, teruklah Nabi Adam kan duk makan apa ni, buah beri, buah-buahan yang sedia ada yang dekat bumi je. Okey, dan seperti mana yang lepas pun Nabi Adam dan juga Siti Hawa diajar, Nabi Adam diajar oleh Jibril tentang ilmu-ilmu pertanian, buat roti berbagai apa, masak semua. Dan Siti Hawa diajar tentang macam mana nak buat seni putar dan menenun kain. Jadi maknanya macam mana nak apa ni? Okey, Nabi Adam menyembelih dengan nama Tuhan, cara nak sembelih, and then cukur bulu dan mengapa ni, nak buat apa tu, putar benang tu, benang, okey, dan menenun dibuat oleh Siti Hawa. Jadi pertama, of course, Siti Hawa akan buat untuk baju dia sendiri dulu, dan kemudian barulah buat untuk suaminya. Jadi kan dikatakan di sini ada yang menyatakan bahawa selama 900 tahun tu tadi ada 40,000 sehingga 70,000, termasuk keturunan yang lain lah. Okey. Tapi yang sebelum, dalam siri saya yang lepas, yang apa tu, yang extended version untuk part 3 tu, jadi saya ada cuma tunjuk satu table, itu mengikut kata-kata apa tu daripada scholars ataupun profesor tempatan, dan juga selain daripada kita baca dalam apa tu Book of Genesis lah, yang dipegang oleh kitab Samawi yang lain. Tapi apa, itu sebenarnya satu study, sebab kita tak ada yang apa ni, orang kata apa, satu kitab yang betul-betul lengkap yang menyatakan ni, memang tak ada. Wallahualam. Sebab of course pada masa apa tu banjir besar tu, kita tak tahu sebenarnya sejauh mana informasi-informasi ni tadi disimpan dan sebagainya. Okey. Alright. Tak apalah, itu just a numbers. Jadi kita, sebab logik juga kalau kata ada 40-70 ribu, maknanya besar, bolehlah jadi satu bandar ataupun bandaraya kan. Jadi nampaklah dekat situ. So selepas kematian Habil dan selepas Kabil telah dibunuh oleh apa ni, dia akan cerita lepas ni dalam cerita Nabi Syed. Jadi semuanya tadi tu pelajaran ataupun ilmu pengetahuan yang diajar oleh malaikat Jibril dan juga Mikail kepada Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa AS, diajar kepada semua anak-anak cucu. Jadi maknanya sebab tu kita semua manusia pandai bercucuk tanam dan berbagai-bagainya. Okey. Jadi apabila Nabi Adam dah sampai ke 930 tahun, malaikat maut muncul dalam bentuk seekor kambing dan berlari di antara kedua kakinya. Tapi Nabi Adam tahulah kan. Jadi dalam sedikit ketakutan, Nabi Adam pun berundur dan beritahu, apa pula? Kan Allah dah bagi aku 1000 tahun. So malaikat maut pun kata, kau dah lupa lah tu. Sebab apa 70 tahun kau dah bagi dekat Nabi Daud. Ingat tak? Okey. Jadi bila tak macam tu, okeylah. Orang kata apa, tak boleh buat apa-apalah. So dalam keadaan macam tu, jadi Nabi Adam AS telah apa ni dikatakan oleh Imam At-Tabari bahawa Adam menjadikan Nabi Syed sebagai wasiatnya. Okey. Maknanya apa yang perlu diberitahu dan sebagainya. So dalam kitab Samawi yang lain dikatakan bahawa Nabi Adam ada memberi satu simpulan tali. Simpulan tali itu, ataupun even dalam Quran pun kalau Nabi Musa, geng-geng Yahudi ni diorang sebut macam satu tabut. Diberikan satu bag, dan satu bag tu ada janggut Nabi Adam AS, dan juga ada satu tali yang yang tertulis sebenarnya keturunan Nabi, maknanya daripada Nabi Adam, Nabi Syed, sehinggalah ke Nabi SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga sebahagian barang-barang yang lain lah. Dan dikatakan bahawa juga Nabi Adam pesan kepada Nabi Syed bahawa kalau nak tahu saat-saat kematian Nabi Syed sendiri, tengok pada janggut tu. Maknanya kalau janggut tu dah mula start beruban, maknanya kau kira sendirilah berapa lama lagi kau nak hidup. Contoh, ni ilmu Nabi-Nabi kita
Tak ada hukum, tak ada apa nak pertikaikan kat sini. Ini semua ilmu yang Allah Ta'ala bagi kat Nabi-Nabi. Okey. Jadi apabila Nabi Adam telah meninggal dunia, Jibril mengarahkan Nabi Syed bagaimana untuk menguburkannya dan membawa selembar gulungan dari syurga. Dan Jibril berkata kepada Nabi Syed, engkau adalah satu-satunya pelaksana ayahmu. Oleh itu tugasmu untuk melaksanakan fungsi keagamaan. Maknanya macam mana nak mengkafan, nak memandikan, mengkafankan apa semua, malaikat Jibril mengajar Nabi Syed cara untuk buat tu. Dan ditulis di sini, kalau ikut sini daripada tulisan Imam At-Tabari lah, masa Nabi Syed mengimamkan solat kepada Nabi Adam ni, dia orang buat 30 takbir. 30 takbir. Tapi sebenarnya 4 daripada takbir itu adalah solat yang sah. Yang lain adalah sunat dan direka untuk meninggikan kebajikan Adam. Maknanya untuk, ialah Nabi kan, dia naikkan taraf sebagai seorang Nabi, jadi ditakbir banyak kali. Okey. So, tempat pengkebumian Adam, Nabi Adam ni dikatakan di Mekah, iaitu di Gunung Abu Qubais. Maksud kata, kalau kita ambil satu ni sahaja punya penjelasan, kalau dikatakan di Gunung Abu Qubais, maknanya keluarga Nabi Adam ni membesar di Mekah ataupun di tanah Arab ataupun di Jazirah Arab lah. Betul tak? Kan? Sebab di Abu Qubais ni, di Gunung Abu Qubais adalah di Mekah. Okey. So, dan kita pun tahu, even sampai sekarang, siapa yang pergi umrah, kita boleh nampak makam Siti Hawa AS ada di Jeddah. Yang dikatakan di Jeddah. Okay? Jadi, so, walaupun ada penulisan lain yang menyatakan bahawa setengah ulama kata di India, tapi banyak yang kata di Gunung Qubais dan ada juga yang dikata di Baitul Maqdis. Jadi wallahualam kita ni kan. So Baitul Maqdis ni kebanyakannya geng-geng rabai Yahudi lah yang dakwa benda tu. Dan of course kita Musliman dan juga Imam At-Tabari ni dia lebih kepada di Mekah iaitu Gunung Al-Qubais. Sebab ini berlaku sebelum banjir. Okey, sebelum banjir. Okey, so sebab kalau kita tengok dalam penulisan yang seterusnya, selain dia menceritakan tentang bentuk kubur Siti Hawa AS yang ada di Jeddah tu, jadi kalau nak ikut dekat sini, jenazah Nabi Adam tu sebenarnya dan juga Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa AS itu dibawa oleh Nabi Nuh bersamanya dengan bahtera tu. Okey, dan apabila dah mendarat, dikuburkan semula olehnya. Okey. Jadi kalau kita tengok sebenarnya cerita untuk wafatnya Nabi Adam ni tak banyak. Tapi kalau kita baca apa ni orang kata hak yang daripada kitab-kitab Samawi yang lain menceritakan bahawa Nabi Adam beritahu dekat anak-anak baginda suruh pergi cari buah yang macam serupa macam di syurga dan sebagainya untuk baginda makan. Jadi on the way tu pula terjumpa malaikat kata baliklah bapa kamu dah nazak, jadi kita pergi ke bumi kan. Jadi di cerita. Jadi dalam situ tu dia kata kepada anak-anaknya. Dia memang ramailah kan, sebab kalau nak ikut meninggal dah 930 tahun. 930 tahun ni kalau kita tengok maknanya sampai sebelum Nabi sampai ketuk Nabi Nuh. Sampai ketuk Nabi Nuh iaitu Metuselah. Okey, Metuselah. Sebab ketika Nabi Nuh lahir, Nabi Adam dah meninggal 61 tahun. Sebab Nabi Nuh lahir pada AM 991. AM ni Anu Mundi. Anu Mundi ni maknanya hari turunnya Nabi Adam dalam bentuk bahasa Yahudi lah. So Anu Mundi 991 iaitu dah 61 tahun selepas kewafatan Nabi Adam. Alright. Jadi okey, kita sampai dekat sini dulu. Sebab kisah wafat ni tak banyak, cuma yang dibincangkan ialah di mana
Nabi Adam dan juga Siti Hawa ni tadi ditanam dan sebagainya. Okey, so insyaAllah lepas ni kita akan masuk Nabi Syed pula. Dan sambil-sambil tu of course lah kan, nama-nama Nabi Adam ni akan disebut-sebut juga sebab kehidupan Nabi Syed dengan Nabi Adam tu seiringan ya. Dan kita pun tahu Nabi Adam hidup 930 tahun dan Nabi Syed kalau nak ikut hidup lebih kurang dalam 912 tahun. 912 tahun. Tapi bila adakah Nabi Syed masih hidup ketika Nabi Nuh dilahirkan dan juga ketika banjir besar? InsyaAllah kita akan bincang dalam part 5 kot. Kita masuk part 1 balik lah. Sebab kisah Nabi Adam dah sampai part 4 ni yang terakhir. So Nabi Syed kita akan masuk sebagai part yang baru. Okey, terima kasih banyak untuk masa yang diluangkan pada saya. Semua yang baik tu datang daripada Allah SWT, yang buruk tu datang daripada saya sendiri. Kekurangan pun semua datang daripada saya. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada fakta yang boleh bantu saya dalam membentuk, orang kata macam kisah lengkap Nabi-Nabi ni daripada Nabi Adam, insyaAllah lah. Kalau kata kita dapat bukukan pun cantik juga. Sebab terus terang cakap, kadang-kadang saya rasa macam sedikit sedih bila tengok kitab Imam At-Tabari sendiri. Daripada berpuluh-puluh translator tu cuma ada, of course lah sebab dia orang berbahasa Arab juga, yang ditafsirkan semula dalam bahasa Arab. Itu terutama sekali banyak daripada Syria, seperti Syria, Iran, of course Arab Saudi pun ada lah. Tetapi lebih banyak ditafsirkan oleh orang-orang berbahasa Inggeris. Jadi dia orang nampak sebenarnya kepentingan sejarah tu tadi, dan mungkin ada juga sebahagian yang kita boleh dapat ilmu-ilmu yang diterangkan dalam kitab Imam At-Tabari itu sendiri. Oleh itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.